Buletin Didik 3 Jun bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan ujian akhir sesi akademik dalam pentaksiran sumatif bermula tahun ini tidak akan digunakan untuk kemasukan ke sekolah khusus. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkata, murid sebaliknya perlu menduduki pentaksiran berasingan iaitu pentaksiran ke sekolah khusus PKSK. Jelas beliau, PKSK untuk kemasukan ke sekolah khusus telah digunakan sejak tahun 2020 dan masih digunakan sehingga kini dan pada masa hadapan. 2020 kita buat PKSK untuk kemasukan 2021, 2021 kita buat PKSK untuk kemasukan 2022. Jadi kita buat benda yang sama. So PKSK ni ada prosedur dia sendiri. Jadi kita akan buka bilakah tempoh untuk murid laksanakan PKSK dan mereka yang berminat boleh ke pusat-pusat yang telah ditetapkan. Tambahnya, PKSK dibuat secara berasingan dengan ujian akhir sesi akademik kerana tidak mahu ujian sumatif ini dijadikan high stakes exam yang memberikan tekanan untuk masuk asrama. Sekolah khusus merujuk kepada sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah teknik, college vocational dan maktab tentera diraja. Dalam pada itu, pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 PT3 yang diumumkan Kementerian Pendidikan semalam disifatkan sebagai langkah yang tepat untuk membangunkan murid secara holistik. Keputusan ini juga secara tidak langsung dapat mengurangkan tekanan murid dan guru yang selama ini berorientasikan peperiksaan. Walaupun mengundang perdebatan hebat dalam sebahagian besar pemegang taruh, masih ramai ibu bapa yang dapat melihat keputusan ini melalui skop yang lebih luas. Mereka berpandangan pendidikan bukan hanya berpandukan grade dan markah, sebaliknya membina karakter dan insaniah dalam diri setiap murid. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3, apabila dia periksa untuk PT3, dia kena ingat daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 subjek itu. Tetapi kalau kita peperiksaan berasaskan sekolah tiap-tiap tahun, so itu memang mudah untuk belajar. Dan kita tak perlu 100% bergantung kepada keputusan peperiksaan saja, tapi kita malah juga bergantung kepada aktiviti kurikulum dengan aktiviti-aktiviti lain. So memang Kementerian Pendidikan memasukkan PT3 satu langkah yang baik. Kita fikir positif saja untuk kebaikan bersama sebab untuk tingkatan 5 pun dah cukup saya rasa. So bagi masa ample time untuk anak-anak semua belajar untuk periksa akhir tahun saja untuk tingkatan 5. Menghampiri PT3, pelajar sering sahaja dibebani dengan kelas tuition dan kelas-kelas tambahan. Justru pemansuhan PT3 juga dilihat dapat meredakan tekanan kepada guru dan pelajar. Lebih-lebih lagi kerana sistem pendidikan yang terganggu akibat pandemik COVID-19. Sekarang ni tak macam kita dulu. Dulu kita punya pelajaran, kita PMR dulu kan. Sekarang ni diorang dah tahap dah level ni. Jadi diorang stres sikit lah. Gembira-gembira juga, tapi ya macam anak saya ni dia kena lebih banyak lagi ujian-ujian dia. Inisiatif pemerkasaan pentaksiran untuk mengukur tahap penguasaan dan prestasi pelajar secara formatif dan sumatif ini dilihat sebagai satu pendekatan terbaik untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari pelbagai aspek. Siaran secara berterusan itu perlu supaya menyediakan platform yang terbaik kepada anak-anak kita sebelum mereka pergi melangkah ke tahap 4 dan 5. Cuma di sini kita perlukan pemantauan yang lebih efektif semasa anak-anak kita berada dalam kelas kerana kita tidak mahu berlaku keciciran dalam anak-anak apabila dalam pentaksiran bilik darjah. Kementerian Pendidikan menolak dakwaan pilih kasih dan tidak telus dalam pengambilan guru secara one-off. Menterinya Datuk Dr. Aziz Jidin menjelaskan setiap pengambilan guru kontrak perkhidmatan COS dibuat dengan diteliti dan tidak wujud istilah mengambil bahagian guru yang lain. Tegasnya, pengumuman awal mengatakan keutamaan pemilihan calon guru adalah kepada siswazah yang mempunyai ikhtisas pendidikan. Namun disebabkan tiada data lengkap bilangan siswazah yang memiliki ikhtisas pendidikan dalam pasaran, Kementerian membuat unjuran dan menghantar sekitar 4,000 nama calon yang tiada ikhtisas pendidikan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Berdasarkan tren-tren bekalan graduan sebelum ini, kita buat unjuran. Berapakah unjuran yang kita perlukan dan berapakah untuk mata pelajaran tertentu, berapakah kita agak-agak perlukan. You see, it's unjuran, it's not confirm. Kerana apa? Kerana keutamaan kita adalah kepada graduan ikhtisas. Jadi kita buat unjuran. Berapa agak-agak ni? Kemudian kita nak buat keputusan. Kita nak tunggu selesai semua baru nak panggil graduan yang tak ada ikhtisas. Kalau lambat sangat, COVID berterusan, kesian. Ruang-ruang pekerjaan ini akan lambat diisi. With that noble intention, kita buat
interview, kita panggil, kita buat lebih awal. Kita panggil semua supaya sedia. Bila selesainya graduan ikhtisas, selesai sahaja graduan ikhtisas dan zup masuklah graduan yang tanpa ikhtisas ini. Tambahnya, tiada sebarang kota khas diperuntukkan untuk calon guru COS dalam pengambilan secara one-off. Beliau mengulas dakwaan beberapa pihak bahawa Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP dan Kementerian Pendidikan tidak telus dalam keputusan temuduga COS yang dikeluarkan baru-baru ini. Selain dakwaan, 5,000 kota dikurangkan kepada 2,400 guru. Ada satu graduan ikhtisas, satu kumpulan graduan ikhtisas sekitar 200 orang, kumpulan graduan ikhtisas ini, dia dah selesai, dia dah layak dah. SPP dapati dia memang layak, temuduga apa semua dia layak. Namun begitu, at that point in time, bila kawan-kawan dia ini telah dilantik secara tetap, mereka masih belum menerima surat daripada Senat Universiti. Ada sekitar 200 orang Senat Universiti. It is unfair for us to ignore them. Adalah tidak adil kita ignore dia sebab bukan salah dia. Bukan salah dia surat Senat Universiti lambat. Dia dah ready, dia dah layak. Tapi bukan salah dia. Sebab itu secara teknikal kita ambil mereka ini melalui COS. Dan ini tidak ada kaitan dengan COS yang tidak ada ikhtisas, tak ada. Seramai 2,400 daripada 18,702 pengambilan guru secara sekali pengambilan akan diisi oleh guru COS yang tamat kontrak bulan ini. Kejohanan merentas Desa Pelajar Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI peringkat negeri Perlis. Penganjuran acara itu membawa objektif penting iaitu diharap dapat memberi impak menyeluruh kepada perkembangan sukan para negara sekaligus memastikan kecemerlangan sukan paralimpik negara dan tidak ketandusan atlet para yang berbakat. Kejohanan ini kembali diadakan selepas terhenti 2 tahun akibat pandemik COVID-19 dan tahun ini ia menerima penyertaan 30 sekolah di Perlis. Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis, Saad Harun berkata ia merupakan medan mencungkil bakat pelajar pendidikan khas sebagai atlet pelapis untuk dibawa ke peringkat lebih tinggi. Sebenarnya ini adalah satu kejohanan yang kita adakan untuk kita bawa ke peringkat kebangsaan. Kita jungkil bakat di sini, jadi sebelum-sebelum ni memang kita dah ada pelajar-pelajar yang berjaya, jadi pelajar tu masih ada lagi, insyaAllah kita akan boleh kejayaan di peringkat kebangsaan nanti, insyaAllah. 16 orang. Satu kategori 4 orang, kita ada 4 kategori, bukan 16 orang. Kejohanan berlangsung di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar. Sekolah Menengah Kebangsaan Said Alwi muncul johan keseluruhan bagi kategori pendidikan khas sekolah menengah. 4 kategori dipertandingkan, antaranya bawah 19, 15 dan 12 tahun bagi lelaki dan perempuan. Perlis mempunyai 104 sekolah di mana 30 daripadanya mempunyai PPKI. 18 adalah sekolah rendah, manakala 12 lagi merupakan sekolah menengah termasuk sekolah khusus iaitu Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Negeri Perlis. Bersua kembali, Kerajaan Negeri Sabah melaksanakan satu lagi inisiatif ke arah membangunkan agenda pendidikan di negeri itu. Ia menerusi Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS. Pelancarannya dilakukan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor di Kota Kinabalu semalam. Inisiatif itu bertemakan peluang tajaan untuk semua. Ia diharap dapat memberikan sinar baharu kepada rakyat Sabah dalam mengejar pendidikan sehingga ke Menara Gading. Keutamaan penajaan adalah kepada penuntut daripada keluarga golongan B40 serta sesuai dengan tuntutan pasaran seperti bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Inisiatif itu akan diterajui oleh kumpulan Yayasan Sabah YS. Malaysia antara negara yang menyalakan suar sempena sambutan Jubli Platinum Ratu Elizabeth II sebagai tanda penghormatan kepada pemerintahan dan perkhidmatan baginda selama 70 tahun. Lebih 3,000 suar dinyalakan sempena sambutan bersejarah itu di seluruh United Kingdom UK, negara-negara Commonwealth. Sambutan rasmi selama 4 hari dimulakan dengan upacara perarakan tentera berkuda Trooping the Colour.
Puluhan ribu rakyat dan pelancong hadir di Istana Buckingham untuk sama-sama memeriahkan upacara yang berusia ratusan tahun itu. Ratu Elizabeth, 96 tahun, hadir pada acara Trooping the Colour, mengesahkan Jubli Platinum adalah miliknya, satu pencapaian yang tidak pernah dimiliki mana-mana monarki Britain. Turut hadir anggota keluarga diraja Britain, yang lain termasuklah pewaris takhta Putera William. Selain perbarisan, acara turut dimeriahkan dengan tembakan hormat di Hyde Park dan lintasan pesawat tentera di Istana Buckingham. Pada sebelah malam pula, Ratu Elizabeth menyalakan lampu pada sebatang pokok setinggi 21 meter diikuti persembahan cahaya di istana yang sama. Acara Jubli Platinum yang julung kali di Britain ini dijadual berlangsung sehingga Ahad nanti. Sementara itu, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Zakri Jaafar, menyalakan suar di stesen Janakuasa Battersea, sebuah projek hartanah milik Konsortium Malaysia. Choir stesen Janakuasa Battersea yang terdiri daripada rakyat UK memeriahkan lagi sambutan dengan persembahan lagu Wow Bulan. Pengiktirafan ke atas pemerintahan Ratu Elizabeth II, monarki paling lama memerintah Britain, telah menyaksikan penghormatan daripada pemimpin politik dan agama dari seluruh dunia. Pada usia 96 tahun, baginda telah menyaksikan kepimpinan 14 Perdana Menteri Britain. Semakin ramai penduduk California di Amerika Syarikat menggunakan rumput tiruan di halaman rumah mereka ekoran musim kemarau yang kian berpanjangan. Penggunaannya semakin meningkat selepas pihak berkuasa mengenakan larangan memberi air ke atas beberapa kawasan hijau bermula Januari lalu. Kawasan terlibat termasuk di Manhattan Beach dan Los Angeles. Ekoran kemarau, ramai penduduknya mula menggantikan rumput asli yang semakin kering di halaman rumah masing-masing. Ia juga susulan perintah larangan oleh Jabatan Air dan Tenaga Los Angeles kepada pelanggannya dalam pengagihan air bagi aktiviti di luar rumah. We've had to go to 2-day-a-week irrigation limitations for all of our customers, including residential, commercial, industrial and institutional customers. Pakar berpendapat langkah itu dapat menjimatkan penggunaan air. Ini tahun ketiga berturut-turut California mengalami kemarau. Di beberapa bahagian lain di barat Amerika Syarikat, keadaan sudah berlanjutan selama 2 dekad. Saintis menyifatkan fenomena itu sebagai yang terburuk dalam tempoh 1,200 tahun. Malah semasa musim sejuk dari Januari hingga Mac lalu, California turut mengalami cuaca paling kering dalam tempoh 100 tahun. Bertani bukanlah mudah, malah bukan pilihan pekerjaan buat kebanyakan golongan muda. Namun mereka perlu tahu aktiviti pertanian telah banyak membantu meneruskan kehidupan di waktu sukar. Di pinggir bandar Rio de Janeiro, ia memberi kelegaan kepada ribuan penduduk dalam mendepani peningkatan kadar inflasi. Antara projek paling berjaya terletak di Madureira, pinggir ibu kota Rio de Janeiro. Mereka yang terlibat terdiri daripada penduduk berpendapatan rendah dari kawasan setinggan berhampiran. Sebahagian daripada mereka mula berkebun sejak tahun lalu. Ramai daripada mereka hilang pekerjaan sejak pandemik COVID-19 melanda Brazil dan seluruh dunia. Eu estava desempregada e esse projeto veio em boa hora, né? Porque além da gente plantar, a gente cultivar, a gente vende, né? Então é uma renda boa para a gente, que ajuda a gente nesse momento difícil. Então esse projeto ele tem me ajudado muito, a até mesmo eu colocar comida na minha mesa. Projek ini membabitkan kebun persendirian di atas tapak terbiar seluas 11 hektar.
Menurut Majlis Bandaraya Rio de Janeiro, projek dijangka siap pada 2024 dan dijangka memberi manfaat kepada 50,000 keluarga. Sekali pandang macam kain perca, tetapi jika dilihat lebih dekat, ia sebenarnya telefon bimbit. Itulah hasil seni seorang artis muda Ivory Coast menggunakan ratusan papan kekunci telefon bimbit terpakai yang dijahit bersama menjadi sebuah kanvas. Memang banyak usaha kitar semula dilakukan, namun cara Mono Desiree Coffee ini antara yang dilihat agak berlainan. Menurut Coffee, dia tidak mahu menghadkan hasil karyanya kepada lukisan sahaja dan memandangkan temanya banyak bertumpukan kehidupan dan masyarakat. Telefon bimbit dilihat sebagai objek terbaik. Papan kekunci terpakai yang dikumpul diserahkan kepada tukang jahit yang merealisasikan rekaan idea Coffee. Potret masyarakat setempat ini contohnya karya terbaharunya yang berharga $1,500. Pada usia 28 tahun, Coffee sudah membawa hasil seninya ke Maghribi, Belgium dan Perancis untuk dipamerkan. Malah ada yang menggelar kebolehannya sebagai artis yang menukar barang terpakai menjadi seni halus. Okey, hari ini cikgu akan ajar bagaimana membina ayat dengan kata kerja. Contohnya, pandu. Sekiranya kita letak imbuhan jadi memandu. Frasa, memandu kereta ataupun pandu kereta. Untuk membina ayat menjadi ayat tunggal, saya sedang memandu kereta. Mudah kan? Sukan bola sepak Piala Asia bawah 23. Bukan jumlah jaringan jadi penilaian prestasi pemain tetapi keupayaan menyaingi lawan yang tampil dengan reputasi hebat selaku juara bertahan sesuatu yang positif. Itu rumusan pengendali kebangsaan Brad Maloney selepas perlawanan sulung yang menyaksikan Malaysia tewas 1-4 kepada Korea Selatan. My players shown incredible discipline in the first half and really made Korea work for their goal, and second half the game tended to open up a bit. As I said, we chased the game and opened up a little bit, created a few more chances, and my players were rewarded with one goal, which was great. But then we gave the opposition a couple of opportunities and they punished us in the end. So I think the scoreline is not really a fair reflection, but it's a credit to Korea. They took their chances well. Berlangsung di Stadium Lokomotif Tashkent, Uzbekistan, Malaysia tampil menyaingi Korea Selatan sebelum dikejutkan dengan jaringan pertama lawan pada minit ke-31 menerusi tandukan Lee Sang-min. 3 minit selepas babak kedua bersambung, Korea Selatan melebarkan kedudukan 2-0 hasil rempatan deras pemain pertahanan Kim Tae-hwan dari luar kotak penalti. Ketua pasukan Mukhairi Ajmal Mahadi kembali menyemarakkan tentangan skuad kebangsaan apabila merapatkan kedudukan minit ke-83. Namun permainan lebih terbuka pasukan negara untuk memburu gol penyamaan. Dihukum 2 gol pantas pemain gantian Cho Yang-wook pada penghujung permainan. Keputusan 4-1 berpihak Korea Selatan. Malaysia berdepan satu lagi tugas mencabar berdepan Thailand Ahad ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan C, 2 lagi wakil Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam berentak. Vietnam pantas mengejutkan Thailand apabila membuka jaringan seawal minit pertama menerusi percubaan jarak jauh Pan Tuan Hai. Begitupun kesilapan penjaga gol Vietnam Nguyen Van Ton yang gagal menampan kemas rempatan Benjamin Davis minit ke-34 menghasilkan gol penyamaan Thailand. Vietnam sekali lagi di depan apabila hantaran Tuan Thai disutahkan kemas oleh Nguyen Van Ton menerusi first timer menarik minit ke-73. Namun tandukan Koravich Tasa pada masa kecederaan melegakan Thailand untuk keputusan muktamad 2-2. Selepas berkampung di Jakarta mengharungi 7 perlawanan dalam tempoh 10 hari, skuad hoki negara yang mencipta kejayaan cemerlang layak ke Piala Dunia dan membawa pulang gelaran naib juara Piala Asia selamat tiba ke tanah air.
Ketibaan mereka disambut ahli keluarga selain barisan kepimpinan Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Meskipun tiada sambutan gilang gemilang, ia tetap satu detik yang cukup memujakan buat setiap pemain selepas mencurahkan keringat dan tenaga demi Malaysia. Bagi Ketua Jurulatih Arul Silvaraj, dua misi besar yang dibawa tidak dapat dipenuhi dengan jayanya. Bagi pihak pemain dan pasukan, saya sebagai Ketua Jurulatih meminta maaf kepada MSC, MSN dan ISN because we failed to deliver what the players wanted to deliver. Malaysia beraksi cukup cemerlang pada kempen Piala Asia kali ini, menang 4 perlawanan selain 2 keputusan seri. Paling membanggakan mengesahkan tempat kepusingan akhir Hoki Piala Dunia 2023 di India. Cuma agak mengecewakan terlepas peluang mencipta sejarah menjulang trofi Piala Asia buat kali pertama apabila tewas 1-2 pada aksi final di tangan Korea. Bagi adik-adik yang tiada perancangan hujung minggu ini, apa kata kelitar kad antarabangsa Sepang menyaksikan pusingan pertama kejohanan FIM Mini GP Malaysia. Ada yang istimewa pada penganjuran kali ini apabila buat julung kalinya pelumba cilik perempuan Fatihah Balqis Muhammad Fauzi bakal beraksi dalam kategori sokongan SIC Oval Junior Championship. Mula berkecimpung dalam sukan permotoran seawal usia 8 tahun, Fatihah Balqis Muhammad Fauzi berasal dari Kuantan, jelas tidak kekok bersaing dengan pelumba lelaki. Tersenarai menerusi pemilihan saringan, Fatihah menjadi pelumba perempuan tunggal yang akan beraksi dalam kategori sokongan SIC Oval Junior Championship. Tak takut langsung lawan lelaki, berarti seorang je perempuan. Takut ada tapi sikit lah. Tengok macam lawan dengan lelaki lain. Macam apa masa bersepak pun pernah lawan dengan diorang. Sebelum ni pernah menang dengan diorang? Pernah nombor 3 lah. Itu cuma terbaik masa sepak lah. Okey, baik. Bagi pengurus pasukan ZK Racing, Zulfahmi Khairuddin, kehadiran pelumba berusia 11 tahun itu bukan sahaja diyakini mampu menjadi penyeri, malah memberi saingan sengit kepada pelumba lelaki dalam memburu kejuaraan. Apa yang menggembirakan saya, pelumba wanita kita Fatihah Balqis pun tunjuk performance yang baik, laju lagi daripada beberapa pelumba lelaki yang ada, dan sudah semestinya dia layak untuk sertai kita di kategori 110. FIM Mini GP Siri Malaysia yang membuka tirai dengan pusingan pertama hujung minggu ini turut menampilkan perlumbaan motosikal berkuasa 160cc seperti penganjuran edisi terdahulu sebagai tarikan utama. Australia antara negara Commonwealth yang turut menyertai simbolik sambutan Jubli Platinum di Britain. Kemeriahan limpahan cahaya di mercu tanda di Sydney mengakhiri buletin didik. Dengan itu, saya Zaiti Zubair. Salam hormat dan kita jumpa lagi.